Definisi Rahnu. Rahnu adalah satu skim pajak gadai Islam yang berlandaskan syariah 100%. Perkataan Ar-Rahnu adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu ran yang membawa maksud gadai. Objektif Ar-Rahnu adalah sama dengan mencagarkan emas. Sekurang-kurangnya, peminjam tidak begitu terbeban jika tidak mampu membayar semula pembiayaan kerana telah dicagarkan dengan emas. Konsep Ar-Rahnu ini boleh dikatakan situasi menang-menang di antara pembiaya dan juga peminjam, kerana pembiaya memegang emas milik peminjam manakala peminjam mendapat wang tunai. Antara 10 sebab mengapa kita perlu memilih Ar-Rahnu ialah: pertama, proses yang mudah dan cepat. Yang kedua, kurang risiko non-performing loan. Ketiga, pembayaran yang fleksibel. Keempat, kadar upah simpan yang rendah. Kelima, tidak menggunakan kadar faedah iaitu unsur riba. Keenam, wang lebih gadaian dipulangkan. Ketujuh, barang kemas yang disimpan selamat. Kelapan, tiada unsur penipuan semasa timbangan. Kesembilan, memberi nilai gadaian yang sepatutnya. Dan yang terakhir, menurut syariat Islam 100%. Rukun-rukun Rahnu. Rukun Rahnu mempunyai 5 rukun wajib di dalam setiap aktiviti Rahnu, iaitu: yang pertama, Rahin. Rahin ialah orang yang berhutang. Rahin juga dimaksudkan dengan orang yang memberikan jaminan. Yang kedua, Murtahin. Murtahin ialah penerima gadaian atau pemegang gadai dan pihak yang memberi pinjaman. Yang ketiga, Marhun. Marhun ialah barang yang digadai. Keempat, Marhun B. Marhun B ialah tanggungan gadaian iaitu jumlah yang berhutang. Yang kelima, Sigoh. Sigoh ialah perjanjian berkaitan pinjaman atau hutang dan gadaian. Jenis-jenis institusi Rahnu di Malaysia. Antara jenis-jenis institusi Rahnu di Malaysia terbahagi kepada 3 jenis. Jenis yang pertama, Rahnu melalui perbankan. Contohnya ialah Ar-Rahnu Bank Islam, Ar-Rahnu Bank Muamalat, Ar-Rahnu Agro Bank dan Ar-Rahnu Bank Rakyat. Jenis yang kedua ialah Rahnu melalui institusi. Contohnya ialah Ar-Rahnu Koputra, Ar-Rahnu Yapim, Ar-Rahnu Komani, Ar-Rahnu Tekun, Ar-Rahnu Cahaya, Ar-Rahnu Express dan pelbagai lagi. Dan jenis yang terakhir iaitu yang ketiga ialah jenis Rahnu yang ditawarkan oleh Majlis Agama Islam setiap negeri di Malaysia. Contohnya ialah Ar-Rahnu Maidam daripada Terengganu, Ar-Rahnu Yapim Maib daripada negeri Pahang, Perbadanan Baituman Negeri Sabah, Maib daripada wilayah Persekutuan, MAIS daripada negeri Selangor dan pelbagai lagi. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzati binti Sulaiman dari kelas DPM 5A. Seterusnya saya pula akan menerangkan tentang institusi Ar-Rahnu yang kami pilih, iaitu dari Ar-Rahnu Bank Muamalat. Bank Muamalat Malaysia Berhad adalah bank kedua yang menawarkan perbankan Islam, iaitu di bawah Akta Perbankan Islam 1983 di Malaysia selepas Bank Islam. Bank Muamalat memulakan operasinya pada 1 Oktober 1999 dan Bank Muamalat merupakan gabungan aset dan liability bahagian perbankan Islam daripada Bank Bumi Putra Malaysia Berhad, Bank of Commerce Berhad dan BBMB Kewangan. Bank Muamalat Malaysia Berhad dirasmikan secara sepenuhnya pada 29 Ogos 2000 bersamaan dengan 29 Jamadil Awal 1421 Hijrah oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Produk ini disediakan dan diwujudkan di Bank Muamalat Malaysia Berhad adalah sebagai pajak gadai Islam yang dipanggil Muamalat Ar-Rahnu. Pelanggan yang layak boleh memohon kemudahan pembiayaan daripada pihak bank dengan jumlah yang telah dipersetujui bersama dengan cagaran sejumlah emas ataupun barang kemas mengikut kategori emas yang telah dipersetujui kepada pihak.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Miss Amirah Hakimah serta kepada semua orang yang sedang menonton video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Nur Amirah binti Hairul Anwar dari kelas DPM 5E. Institusi yang kami pilih ialah institusi Bank Muamalat dan saya akan menerangkan tentang syarat kelayakan Bank Muamalat serta syarat barang gadaian Bank Muamalat. Baik, mari kita mulakan. Syarat bagi kelayakan Bank Muamalat ialah Bank Muamalat menawarkan kepada semua warga negara Malaysia dan penduduk tetap yang berumur 18 tahun dan ke atas serta individu tersebut mestilah bermastautin tetap dan tidak diisytiharkan muflis atau bankrupt. Selain itu, pihak bank menerima semua jenis emas termasuk wafer emas, nyongkok emas dan silik emas dari mana-mana tukang emas, institusi-institusi emas serta syarikat pengeluar emas kecuali yang telah disenarai hitamkan oleh Bank Negara Malaysia, Consumer Alert, Fraud Alert dan Access Security Alert. Grade emas yang diterima oleh pihak bank adalah 999, 950, 916, 875, 835 serta 750. Akhir sekali, emas yang tidak diterima oleh pihak bank ialah emas putih, barang kemas yang menyerupai bentuk upacara keagamaan selain Islam, bentuk yang melambangkan keganasan serta batu permata yang bercantum pada barang kemas. Pelanggan perlulah menanggalkan batu permata tersebut jika mahu membuat gadaian pada barang kemas tersebut. Sekarang saya akan menyambung kepada syarat barang gadaian pula. Saya akan menerangkan tentang syarat gadaian yang umum serta syarat gadaian bagi bank muamalat. Terdapat beberapa syarat barang gadaian yang umum iaitu yang pertama ialah barang gadaian tersebut mestilah sah hak milik penggadai atau orang yang berhutang. Ini bermaksud barang gadaian tersebut tidak boleh bercampur dengan bukan milik penghutang. Kedua, barang gadaian perlulah harta yang bersih serta bernilai. Harta yang bernilai di sini bermaksud harta yang seimbang jika ditukarkan kepada wang dengan jumlah hutang tersebut. Ketiga, barang tersebut perlulah jelas dari segi nilai, kadar dan sifatnya. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, barang gadaian tersebut perlulah bersifat harta yang tidak bercampur dengan harta lain yang tidak digadai oleh penghutang. Manakala bagi syarat gadaian bank muamalat pula, pihak pelanggan perlu membuktikan pemilikan barang gadaian melalui deklarasi di dalam kontrak pembiayaan pajak gadai Islam Muamalat Ar-Rahnu. Jenis barang gadaian yang diterima oleh bank muamalat ialah barang kemas tanpa atau dengan batu permata, mutu 750, 835, 875, 916, 990 dan 999 serta bagi jongkok emas, siling emas atau kepingat emas yang mengikut mutu 916, 950 dan 999. Bank muamalat juga menawarkan margin pembiayaan sehingga 80% daripada harga semasa barang cagaran selain kadar keuntungan yang rendah. Ia berdasarkan kepada konsep tawaruk. Bagi tempoh pembiayaan bank muamalat pula adalah selama 18 bulan. Baiklah, itu saja penerangan daripada saya. Terima kasih kerana sudi memberi komitmen sepenuhnya untuk mendengar pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika binti Abdul Halim daripada kelas DPM 5E. Saya akan menerangkan tentang keistimewaan, konsep syariah dan contoh proses pengiraan Ar-Rahnu Bank Muamalat. Setiap institusi mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri, begitu juga dengan Ar-Rahnu Bank Muamalat. Keistimewaan Ar-Rahnu Bank Muamalat adalah bebas daripada unsur riba, berkonsepkan fardu kifayah, adil dan tidak membebankan, amanah dan selamat harta gadaian, kadar keuntungan pembiayaan yang rendah dan dikira secara harian, pembiayaan sehingga RM1 juta, menerima semua jenis wafer, jongkong, shilling dan dinar emas. Ar-Rahnu Bank Muamalat memberi sehingga 80% margin pembiayaan kepada pelanggan. Seterusnya, konsep syariah. Konsep syariah yang digunakan oleh Ar-Rahnu Bank Muamalat ialah konsep tawaruk dan wadiah. Konsep tawaruk adalah loan iaitu pinjaman yang dibuat oleh rahin dengan memajak aset iaitu emas pada pihak Ar-Rahnu Bank Muamalat. Aset itu akan dikira sebagai jaminan kepada pihak Ar-Rahnu Bank Muamalat jika rahin tidak dapat menjelaskan pinjamannya mengikut tempoh yang ditetapkan.
pihak Arahnu Bank Muamalat akan lelong emas kepada pihak ketiga. Seterusnya, wadiah. Wadiah terbahagi kepada dua, iaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Wadiah yad amanah, aset akan dijaga dengan selamat supaya tidak berlaku sebarang kehilangan dan kerosakan. Barang gadaian akan dipulangkan kepada rahin setelah rahin menjelaskan pinjaman. Wadiah yad dhamanah adalah lelongan barang gadaian. Jika rahin tidak dapat menjelaskan pinjaman, aset akan dilelong oleh pihak Arahnu Bank Muamalat kepada pihak ketiga. Jika ada lebihan lelongan setelah menolak jumlah pinjaman dan transaksi akan diberikan kepada rahin. Contoh proses pengiraan Arahnu Bank Muamalat. Puan Maisarah pergi memajak rantai lehernya di Arahnu Bank Muamalat. Berat rantai lehernya adalah 20 gram. Jenis emas rantai lehernya itu ialah emas 916 dan harga emas semasa bagi emas 916 di Arahnu Bank Muamalat adalah RM259.90 per gram. Nilai marhun bagi rantai leher Puan Maisarah adalah RM5,198. Amount pembiayaan Puan Maisarah adalah 80%. Jadi, Puan Maisarah meminjam sebanyak RM4,158.40. Nilai upah transaksi tawaruk untuk 1 bulan ialah RM38.98. Nilai upah transaksi tawaruk untuk setiap 6 bulan adalah RM233.88. Tempoh pembiayaan Puan Maisarah adalah selama 18 bulan. Jika Puan Maisarah tidak dapat menjelaskan pinjamannya dalam tempoh yang ditetapkan, pihak Arahnu Bank Muamalat akan lelong rantai leher Puan Maisarah kepada pihak ketiga jika ada lebihan setelah menolak pinjaman dan transaksi. Lebihan itu akan diberikan kepada Puan Maisarah. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi, saya Izzati akan menyambung tentang perbezaan Arahnu Bank Muamalat dan pajak gadai konvensional. Antara perbezaan Arahnu Bank Muamalat dan pajak gadai konvensional ialah Arahnu Muamalat tidak dikenakan faedah iaitu riba, di mana riba diharamkan oleh Islam. Manakala pajak gadai konvensional mengenakan faedah. Arahnu Muamalat mengenakan kadar keuntungan sebanyak 11.52% setahun, manakala pajak gadai konvensional mengenakan kadar keuntungan adalah 24% setahun. Seterusnya, tempoh pembiayaan bagi Arahnu Muamalat adalah sehingga 18 bulan. Manakala bagi pajak gadai konvensional adalah selama 6 bulan sahaja. Jenis barang gadaian yang diterima oleh Arahnu Muamalat ialah jenis 750, 835, 875, 916, 950 dan 999. Manakala bagi pajak gadai konvensional menerima jenis 24K, 23K, 22K, 18K, 9K, 999, 916, 835, 750, 585 dan 375. Dan pajak gadai konvensional juga menerima jam tangan mewah, beg mewah berjenama dan sebagainya. Seterusnya, Arahnu Muamalat mengenakan caj perkhidmatan yang rendah. Semua pengurusan di Arahnu melibatkan kos dan risiko yang rendah jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional. Pajak gadai konvensional menawarkan caj perkhidmatan yang tinggi dan ada juga sebilangan pemegang atau taukir pajak gadai yang menerima atau meminta wang pendahuluan dari penggadai walaupun akta melarang kegiatan tersebut. Akhir sekali, Arahnu Muamalat membuka kelayakan kepada semua warga negara Malaysia dan individu yang berumur 18 tahun ke atas dan seseorang itu tidak diisytiharkan muflis daripada mana-mana syarikat. Manakala pajak gadai konvensional membuka kelayakan kepada individu yang berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai IC dan juga pasport.
Jadi, sebagai kesimpulan, dengan adanya skim pajak gadai Islam iaitu Ar-Ranu dapat menjaga kepentingan semua pihak kerana peraturan dan syarat-syarat yang dibuat terperinci dan dapat mengelakkan daripada unsur riba dan gara. Hal ini dapat menjaga hak-hak mereka yang terlibat dalam kontrak ini. Ar-Ranu juga merupakan salah satu alternatif untuk membantu masyarakat Islam dan bukan Islam. Hal ini adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memberi pendedahan dan kefahaman kepada masyarakat tentang kebaikan Ar-Ranu sebagai satu institusi yang adil, tulus dan bermanfaat untuk pengembangan dan pembangunan ekonomi Islam. Jadi itu sahaja penerangan daripada kumpulan kami mengenai Ar-Ranu Bank Muamalat. Jadi maaf jika ada salah silap daripada kumpulan kami, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada lecturer kami iaitu Miss Amirah Hakimah kerana banyak mengajar kami. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.